Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asmi Borhan. Saya akan menerangkan konsep dan ideologis dualisme dalam pendidikan. Dualisme adalah konsep yang berkaitan dengan adanya dua unsur berbeza dalam suatu objek. Akar dari pengertian ini pada hakikatnya adalah ajaran filosofis dan metafizik yang lahir di fikiran para filosof barat. Namun, dualisme dan sekularisme adalah ajaran filosof barat yang memisahkan sains dan agama pada pemikiran dan corak keilmuan di negara-negara Muslim. Sains dan agama di barat harus dipisahkan, iaitu sekular. Agama difahami hanya mementingkan urusan peribadi dan ibadah sehingga sumber ilmu yang diperoleh terbatas pada bentuk-bentuk rasionalisme dan empirisme yang sama sekali tidak memberi tempat bagi agama sebagai ilmu sumber dan ilmu. Akibat pengaruh sekularisme dan modernisme, masyarakat Islam telah mengalami transformasi nilai dan jati diri yang meliputi perubahan dalam praktik kehidupan beragama dan dalam penafsiran agama. Persoalan ini menghadirkan nilai-nilai baru yang melibatkan nilai-nilai yang dikembangkan dari ajaran agama dan meresap ke dalam seluruh aspek kehidupan dalam pemikiran, tindakan dan praktik sehari-hari melalui sistem pendidikan sekolah, keluarga serta sosial. Seterusnya, sebagai sikap dan budaya yang tidak mencerminkan nilai dan identiti Islam yang berlaku pada pelajar saat ini dianggap sebagai kesan daripada sistem pendidikan dualistik. Oleh kerana itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dualisme pendidikan terhadap pembentukan nilai dan identiti pelajar. Konsep dualisme dalam pendidikan merujuk kepada pemahaman bahawa terdapat dua aspek yang saling bertentangan atau berlawanan dalam konteks pendidikan. Ini mencerminkan bahawa adanya perbezaan yang mendasar dalam pandangan, pendekatan atau falsafah yang wujud dalam pendidikan. Ideologis dualisme dalam pendidikan merujuk pada sistem keyakinan atau gagasan yang menyokong atau mempromosikan pandangan dualistik dalam konteks pendidikan. Ideologis ini seringkali memberi kerangka kerja atau arahan dalam merancang dasar pendidikan, kurikulum, kaedah pengajar dan matlamat pendidikan. Akhir sekali, pendidikan bersepadu juga dikenali dengan istilah pendidikan integral. Di antara lain definisi pendidikan bersepadu yang dikemukakan oleh beberapa tokoh pendidikan Islam ialah seperti pendidikan yang menekankan kepada kesatuan ilmu pengetahuan, bukan pendidikan yang menekankan kepada pemetaan ilmu, atau bukan pendidikan bersifat khusus, berintegrasi sempit atau vocational. Yang kedua, seluruh proses pendidikan dan perkembangan ilmu tidak terpisah daripada tauhid, sama ada rohani, jasmani dan akli. Coraknya adalah bersepadu. Lantaran itu, segala ilmu bersifat kudus dan sekaligus memperlibatkan adalah ibadat bagi manusia. Seterusnya, yang ketiga, pendidikan yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis di samping adanya integrasi di disiplin ilmu akal ke arah membina komuniti umat yang berteraskan akidah. Yang terakhir adalah pendidikan yang menyatukan jiwa dan raga, dunia dan akhirat, yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah, dilandasi oleh semangat tauhid serta keserasian antara iman, ilmu dan amal. Berdasarkan definisi yang tersebut yang dikemukakan, pendidikan bersifat adalah boleh disimpulkan dengan ciri-ciri khas yang berikut. Yang pertama ialah pendidikan bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, pendidikan yang berteraskan tauhid. Yang ketiga, adanya integrasi antara iman, ilmu dan amal. Yang terakhir, tidak ada pemisahan antara konsep ilmu agama dan ilmu dunia, dan tiada pemisahnya antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aziz. Seterusnya saya akan membentangkan tentang ciri-ciri kelahiran dan tokoh terhadap ideologi dualisme. Di dalam perbincangan falsafah, fahaman dualisme dianggap sebuah konsep dari fahaman idealisme.
seorang falsafah sejarawan Jerman, Christian Wolff, menegaskan istilah tersebut secara rasmi untuk menunjukkan penentangan metafizik antara fikiran dan material. Sehubungan dengan itu, istilah dualisme menjadi istilah falsafah dan diterapkan terhadap penentangan dalam agama, metafizik dan epistemologi. Selain itu, René Descartes berpendapat cara berfikiran adalah bahanan fizik. Descartes adalah orang yang pertama kali mengabuah suai ideologi dualisme dan mengenal pasti dengan lebih jelas tentang pemikiran dengan kesedaran dan membezakannya melalui minda. René Descartes juga telah melahirkan satu teori yang bernama cogito ergo sum, yang bererti aku berfikir maka aku ada. Teori ini terhasil disebabkan beliau amat gelisah kerana tidak yakin dalam menerima ilmu positif Renaissance. Hal ini terjadi kerana Descartes berpendapat bahawa dalam mempelajari falsafah memerlukan teori tersendiri agar hasil-hasilnya benar-benar logik. Menurut Descartes, hubungan antara idea-idea akan menghasilkan kebenaran apabila ianya sesuai dengan cara hidup dunia sebenar. Berdasarkan hujah yang diceritakan, jasa Descartes ini memang sangat besar kepada masyarakat barat kerana idea beliau itu telah menimbulkan banyak perubahan dalam masyarakat ketika itu yang banyak dibayangi oleh kuasa dan prinsip karut gereja Kristian Katolik. Meskipun idea tentang penggunaan akal untuk mencapai ilmu pengetahuan telah muncul sejak lama dahulu, tetapi idea ini tidak sampai kepada masyarakat Eropah sehingga inilah ia dicetuskan semula oleh Descartes. Para ahli falsafah di barat begitu menyanjungi jasa Descartes dan menganggap beliau sebagai bapa falsafah moden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazmi Baharudin dan hari ini saya akan membentangkan mengenai penyebaran dualisme dalam pendidikan di Malaysia. Jadi sebelum saya punya sistem dualisme ini, satu-satunya pendidikan yang berada di tanah Melayu adalah pendidikan yang berasaskan kepada Al-Quran dan juga pendidikan agama. Ia telah dilaksanakan oleh Raja-Raja Melayu dan juga diterima pakai secara melalui rakyat. Mereka menyebarkan ajaran agama ini dengan menggunakan masjid, madrasah dan seumpama dengannya. Sistem dualisme ini mula terjadi apabila pihak barat mula menjajah tanah Melayu. Semasa penjajahan mereka, British telah menerapkan sistem pendidikan sekular moden yang mana telah mempengaruhi fikiran ramai orang Islam. Mereka juga telah menempatkan satu institusi yang memberikan sistem pendidikan barat. Ia diberi nama sebagai Penny Free School yang ditubuhkan pada tahun 1816. Walau bagaimanapun, sistem sekular ini tidak percaya membatalkan pendidikan Islam yang sudah lama bertapak di tanah Melayu. Ketika kemudian, cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh Malaysia dalam menghadapi dualisme. Cabaran pertama adalah dualisme merupakan pendidikan yang memberi pendekatan yang bersifat fizikal dan juga mekanikal. Pendekatan seperti inilah yang menyebabkan ramai orang cenderung kepada konsep profesionalisme, kepakaran dan juga pengkhususan dalam bidang yang diperlukan semasa alam pekerjaan nanti. Dan maklumat pendidikan ini telah menjauhkan mereka iaitu generasi sekarang untuk menjadi insan yang bermoral, berakhlak, beradab dan juga berhikmah. Cabaran yang kedua pula adalah dalam membentuk dualisme ialah mengembalikan semula wajah pendidikan terhadap Islam. Ini kerana pendidikan di Malaysia ini telah pun dijajah dengan cara pemikiran barat yang mana hanya memberikan tumpuan kepada aspek kebudayaan. Jadi konsep pemikiran ini menyebabkan mereka untuk berusaha bersungguh-sungguh hanya untuk di dunia. Jadi mereka akan memikirkan ilmu-ilmu akhirat dan juga amalan-amalan untuk di akhirat nanti. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan Assalamualaikum, saya Muhammad Nabil. Seterusnya, kita akan pergi kepada kesan terhadap fahaman dualisme. Untuk individu, dualisme boleh memberikan pelbagai impak negatif terhadap individu Muslim, terutamanya kepada pandangan dunia dan akhirat. Hal ini akan melahirkan individu Muslim yang mempunyai kecenderungan terhadap dunia atau akhirat secara melampau dan akhirnya akan mewujudkan sikap manusia yang berbeza di mana terdapat satu kumpulan yang akan melupakan ibadah yang perlu untuk kita pergi ke akhirat nanti dan golongan lain yang akan meninggalkan keperluan duniawi. Peninggalan salah satu aspek boleh mendorong kepada kelahiran individu yang tidak seimbang dari segi pemikiran dan pendapat akibat pengetahuan yang tidak holistik. Seterusnya, antara kesan yang paling ketara
adalah dualisme menyumbangkan kepada kerapuhan jati diri. Sebagai contoh, individu media cetak yang dikeluarkan dan dibincangkan oleh kebanyakan individu menerbitkan majalah dan akhbar hiburan yang langsung tidak mengambil kira isu sensitif agama. Bahkan, industri tersebut memupuk perkara negatif yang bercanggah dan merosakkan Islam. Contoh perkara yang negatif terhadap pembinaan nilai murni dan adab adalah penyebaran pemaparan gambar-gambar yang menjolok mata, budaya berpasangan serta pergaulan bebas di kalangan remaja. Selain itu, dualisme juga akan lebih menjurus kepada penerimaan pendidikan berteraskan agama sahaja atau pendidikan umum sahaja. Kedua-dua pendidikan tersebut tidak disepadukan sama sekali. Akibat daripada tiada keseimbangan antara kedua-dua pendidikan tersebut, individu yang menceburi pendidikan agama hanya akan lebih mahir dalam bidang keagamaan sahaja seperti hukum hakam, fiqh ibadat, muamalat, fardu ain dan fardu kifayah tanpa mengambil berat keperluan pendidikan umum. Manakala mereka yang mempelajari bidang pendidikan umum seperti ilmu matematik, sains, geografi, ilmu perubatan dan sebagainya akan mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu sahaja tetapi tidak dapat dikaitkan dengan ajaran Islam yang syumul. Sistem pendidikan umum dikatakan lebih berfokuskan kepada hal ehwal keduniaan. Sebaliknya, sistem pendidikan Islam pula lebih banyak menguasai bidang ibadat dan hal ehwal akhirat. Masyarakat, perbezaan dalam pemikiran atau ideologi mengenai dualisme telah menyebabkan perpecahan atau dikotomi dalam kalangan ilmuwan dan agamawan. Tokoh pembaharuan Islam yang banyak kiat dalam bidang pendidikan, Muhammad Abduh menyatakan bahawa sistem pendidikan dualisme antara sistem pendidikan yang hanya memberikan pelajaran pengetahuan agama yang hanya melahirkan golongan ulama yang tidak mempunyai ilmu moden. Manakala sekolah-sekolah moden pula mengeluarkan ahli-ahli dalam pelbagai bidang kemahiran dan keilmuan tetapi terhad mengenai pengetahuan agama Islam. Golongan cendekiawan dan ilmuwan yang lahir juga akan menimbulkan persaingan antara satu sama lain. Persaingan yang wujud bukanlah dalam keadaan yang sihat atau membina satu sama lain namun menjatuhkan satu sama lain walaupun berpegang kepada agama yang sama iaitu Islam. Amalan kurikulum dualisme melahirkan komuniti yang mempunyai latar belakang premis orientasi yang berbeza dan akhirnya wujud sekumpulan manusia yang berbeza. Sekumpulan manusia ini lebih cenderung ke arah akhirat dan kumpulan yang lain pula lebih cenderung kepada duniawi. Hal ini boleh membawa kepada perpecahan masyarakat. Perbezaan ketara antara terhadap Islam akan membawa kepada pembentukan kumpulan eksklusif yang memandang bahawa pemahaman mereka terhadap Islam sebagai satu-satunya pemahaman yang boleh diterima. Dampaknya adalah wujudnya permusuhan, konflik dan ketidakpercayaan sesama masyarakat. Sekali, kesan dualisme juga boleh mewujudkan masyarakat yang tidak beragama sebagai atheist. Hal ini disebabkan pengasingan pendidikan dengan aspek ketuhanan. Oleh itu, masyarakat mula berfikir hanya mengikut logik akal mereka sahaja dan seterusnya sedikit demi sedikit tidak akan mengenali Tuhan mereka. Sebagai contoh, dalam ilmu sains, kemunculan manusia adalah daripada evolusi monyet. Teori ini diperkenalkan oleh Charles Darwin dan diterima sebagai teori utama yang paling kukuh dalam sains. Namun, ilmu sains tidak menerima kemunculan manusia melalui kuasa Tuhan. Seterusnya, saya Muhammad Azri Shanin akan membincangkan tentang kesan terhadap fahaman dualisme
terhadap negara dan institusi. Antara kesan terhadap fahaman dualisme kepada negara antaranya ialah melahirkan lebih banyak fahaman lain yang memisahkan ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi, iaitu ilmu agama. Misalnya, fahaman-fahaman ini dapat meresap masuk ke dalam negara dan memberikan impak yang negatif kepada negara. Seterusnya, negara yang tidak harmoni kerana saling berbalah tentang ilmu yang dipelajari. Misalnya, satu kelompok yang hanya mempelajari ilmu dunia dan sekelompok kumpulan lagi yang mempelajari ilmu agama tidak menerima pandangan ataupun ilmu satu sama lain, mendapatkan satu kesimpulan yang baik buat diri mereka sendiri. Seterusnya ialah kesan fahaman dualisme terhadap institusi. Antaranya ialah melahirkan generasi yang mempunyai fahaman ilmu yang berbeza-beza. Misalnya, mereka mempelajari ilmu yang berkait tetapi lebih cenderung kepada ilmu dunia yang tidak berkaitan dengan ilmu agama yang menolak ilmu dunia. Selain itu, mereka akan lebih cenderung untuk menolak ilmu lain untuk mempertahankan ilmu yang dipelajari. Misalnya, sistem pendidikan institusi yang menjadikan pelajar untuk membenarkan ilmu yang mereka pelajari dan menidakkan ilmu lain yang dipelajari, sehingga menyebabkan kecelaruan dalam setiap fahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir. Seterusnya saya akan berkongsi kaedah penyelesaian dualisme dalam pendidikan. Pertama sekali saya akan menerangkan persamaan atau perbezaan antara sistem pendidikan kebangsaan dan sistem pendidikan Islam. So, persamaan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Sewaktu mula-mula diperkenalkan, kedua-duanya menggunakan sistem pemusatan guru sepenuhnya. Guru menerapkan konsep hafalan semata-mata. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral dan pendidikan Islam lebih menjurus kepada menanamkan ilmu pengetahuan hanya berlandaskan bacaan dan pemahaman sahaja. Pendidikan bersepadu. Pendidikan bersepadu merupakan salah satu pendekatan yang perlu diambil untuk menyelesaikan isu dualisme dalam pendidikan. Ia merujuk kepada pendekatan pendidikan yang komprehensif, seimbang, dinamik, relevan dan kontemporari sebagai pendekatan yang terbaik. Ini penting untuk melahirkan generasi yang mampu melaksanakan peranan sebagai pemimpin dan berupaya berhadapan dengan cabaran-cabaran yang mendatang. Pendidikan yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah di samping adanya integrasi disiplin-disiplin ilmu akal ke arah membina komuniti ummah dengan berteraskan akidah. Prinsip-prinsip pendidikan bersepadu. Penciptaan manusia. Manusia diciptakan sebaik-baik kejadian diberi akal fikiran. Seperti dalil surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, sumber ilmu. Sumber ilmu, kita mempunyai sumber utama iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Maka akal dan jasmani perlulah disuburkan dengan sumber daya usaha, pengalaman dan pemikiran manusia berasaskan kawalan syarak. Yang ketiga, martabat ilmu. Martabat ilmu terbahagi kepada dua, iaitu ilmu asas, pembinaan kualiti peribadi manusia meliputi roh, akal dan jasad, serta akidah, akhlak dan syariah.
Yang kedua, ilmu pelengkap seperti pembinaan masyarakat. Yang keempat, pengisian ilmu. Pengisian ilmu meliputi semua aspek bersandarkan sumber utama. Dan yang terakhir sekali, tauhid sebagai paksi ilmu. Tauhid menyedari hakikat kejadian manusia yang bertujuan beribadat kepada Allah semata-mata. Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan satu lagi kaedah penyelesaian isu dualisme dalam pendidikan. Langkah pertama yang perlu dibuat ialah setiap mata pelajaran yang dipelajari mestilah dilihat dari kacamata Islam, di mana Al-Quran dan Sunnah dijadikan panduan. Langkah kedua, segala kurikulum yang dijalankan mestilah mempunyai hubung kait secara langsung dengan falsafah pendidikan Islam. Langkah yang terakhir, hendaklah dipastikan segala ilmu pengetahuan, mata pelajaran dan kursus yang ditawarkan bebas daripada anasir-anasir barat dan fahaman sekular yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.